Rakan media, bersama-sama saya ialah Yang Berhormat Engineer Izam Hashim, Esko Jawatankuasa Tetap Pembangunan Infrastruktur Kemudahan Awam Negeri Selangor, dan Yang Berhormat Saudara Hiloy Sian, Esko Alam Sekitar Negeri Selangor. Dan hari ini saya ingin membuat beberapa ketetapan dan juga mengumumkan beberapa keputusan kerajaan negeri untuk memperkemaskan usaha-usaha kerajaan negeri dalam menangani pencemaran-pencemaran di negeri Selangor yang sekaligus menyebabkan gangguan bekalan air yang berulang kali. Mengikut rekod kita yang telah kita amati, sebanyak 8 kes kejadian telah berlaku sepanjang tahun ini, di mana ada beberapa kejadian-kejadian yang berulang, dan daripada tempoh bulan April sampailah ke bulan September sebenarnya kita pernah mencatatkan 0 kes pencemaran ini, mungkin disebabkan oleh tempoh PKP dan sebagainya. Namun malangnya dalam bulan September dan Oktober, kes ini telah berlaku sebanyak 3 kali. Dan perbandingannya dengan apa yang berlaku tahun lepas, sebenarnya kita telah berdepan dengan 7 kali kes pencemaran air yang telah menyebabkan beberapa urusan di loji-loji rawatan air kita terhenti dan menyebabkan bekalan air terganggu. Sehingga 6 pagi tadi, proses pemulihan telah mencapai lebih 80%, dan kalau trend ini bertambah baik, saya menjangkakan lebih 90% akan menikmati semula bekalan air menjelang tengah malam ini ataupun menjelang malam ini, dan insya-Allah baik esok sebenarnya 100% akan menerima bekalan air sepenuhnya. Dan pihak pengurusan air Selangor sedang memastikan segala mungkin penghantaran dapat dilakukan dan juga proses-proses yang selayaknya dapat dilakukan agar bekalan air dapat sampai ke rumah masing-masing. Saya ingin memaklumkan di sini juga, sebenarnya sepanjang proses pencemaran itu berlaku, beberapa proses telah dilakukan oleh pihak luas dan air Selangor, antaranya meningkatkan faktor pencairan dengan mengaktifkan operasi pengembangan air daripada opak. Kita ada opak dan horas yang telah kita flush untuk mempercepatkan laluan air tersebut. Menjalankan flushing dengan melepaskan air empangan Sungai Tengi dan Sungai Selangor serta menaikkan river gate di Barraj Bestari Jaya. Ini juga untuk mempercepatkan laluan Selangor. Proses nyah bau di kolam tebatan banjir JPS Sungai Gong dengan penggunaan aktif karbon. Kita menggunakan jumlah aktif karbon yang agak besar untuk menghilangkan bau-bau tersebut. Dan pemantauan obstatik di Sungai Gong. Dan juga kita telah membuat keputusan pada hari Khamis yang lalu untuk meningkatkan proses pemantauan terhadap sungai-sungai ataupun 2 lembangan sungai yang sangat kritikal ataupun sangat sensitif di negeri Selangor, iaitu Sungai Langat dan Sungai Selangor, dengan penggunaan drone yang berteknologi tinggi, dan rawatan secara biologi ataupun radiation di kolam tebatan banjir Sungai Gong, yang mana ia menjadi salah satu daripada punca ataupun kita dapat mengesan bau-bau terbabit. Justru saya nak maklumkan, sebenarnya semenjak daripada bulan 2 ataupun bulan Februari yang lalu, proses kawalan 24 jam terhadap 2 lembangan sungai ini telah berlaku. Namun begitu, kawalan ataupun pemantauan 24 jam ini memerlukan pertambahan anggota dan pertambahan pegawai. Justru pada hari ini saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan negeri telah mengarahkan 2 jabatan yang terbabit, iaitu Air Selangor dengan unitnya yang dipanggil sebagai unit pakar, dan juga pasukan pantas luas untuk menambah pegawai-pegawai dan juga menambah pegawai-pegawai kontrak untuk penguatkuasaan dan juga pemantauan terhadap sungai-sungai terbabit. Justru kekerapan terhadap lawatan bagi satu-satu kawasan itu akan bertambah dengan lebih baik, dan kita dapat mengesan awal. Pihak Air Selangor sendiri akan mendirikan pos-pos tertentu untuk mengesan dan juga mengkaji terhadap status air di setiap lokaliti-lokaliti, terutamanya di kawasan hotspot terbabit, untuk memastikan pencemaran itu dapat kita kenal pasti dengan lebih awal. Dan
Kerajaan negeri berharap agar pemantauan yang berterusan ini akan dapat mengurangkan risiko-risiko pencemaran di samping dapat mengenal pasti daripada awal pencemaran ini daripada berterusan berlaku. Kedua, kerajaan negeri mulai November ini sebagaimana yang telah disebut oleh Yang Berhormat Wabihul Lesian akan menggunakan perkhidmatan drone yang akan memantau secara keseluruhan. Perkhidmatan drone ini akan memberikan dua kajian awal kepada kita, iaitu yang pertama berkenaan dengan unsur-unsur premis bangunan dan juga apa-apa perkara yang berada di berhampiran dengan sungai yang boleh mencemarkan. Dan selepas itu, kita akan membuat proses penguatkuasaan dengan secepat mungkin untuk memastikan punca-punca dan potensi-potensi pencemar ini boleh dikurangkan ataupun dihapuskan. Namun ia memerlukan sedikit masa. Kajian itu tidak memerlukan sedikit masa sebab cerapan yang akan dibuat oleh company ataupun pengendali yang menguruskan cerapan tersebut melalui drone itu akan dapat disampaikan kepada pihak kerajaan negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, drone itu juga akan mampu untuk mencerap kualiti dan kuantiti kedudukan air-air yang mengalir di sungai. Inilah yang saya maksudkan bahawa drone itu jangan dilihat kepada mesin drone, tetapi terhadap aplikasi analisa yang akan mampu dibuat. Dan syarikat ini merupakan syarikat drone nombor 6 terbaik di dunia yang bertapak di Malaysia dan telah terkenal dan juga beroperasi di banyak, termasuk anak-anak syarikat kerajaan negeri dan juga anak-anak syarikat kerajaan di peringkat persekutuan sampailah di Eropah dan sebagainya. Dan tumpuan kerja mereka itu bukan untuk drone, tetapi untuk memberikan analisa kepada kerajaan negeri apakah kandungan air, dan jika dapat dikesan kandungan itu di peringkat awal, maknanya kita boleh melakukan proses-proses remedi, antaranya meletakkan aktif carbon dan sebagainya di dalam air yang mengalir ke negeri, ke loji-loji rawatan ataupun ke kolam-kolam takungan yang disediakan ataupun yang ada di loji-loji rawatan air kita. Dan kos yang diberikan adalah sekitar RM138 per hari, dan insya-Allah satu hari dengan kekerapan 2 kali drone ini akan bergerak sejauh lebih daripada 1000 km untuk mengesan dan memberikan cerapan ataupun penilaian analisis terhadap kandungan-kandungan air yang terkandung. Walaupun ada cabaran yang lain, cabarannya itu ialah selagi mana pencemaran itu adalah pencemaran bau, kita hanya mungkin dapat mengesan gas ataupun ruapan daripada gas-gas yang terkeluar daripada bau-bau tersebut. Kita akan melihat, mereka akan melakukan demo kepada kerajaan negeri dalam masa terdekat, mungkin dalam tempoh PKPB dan sebagainya, dan kita akan melihat keberkesanan ia berjalan dan dilaksanakan sepenuhnya. Dan kita juga sebenarnya ingin menggalakkan penyertaan masyarakat dan publik terutamanya dalam memastikan penyertaan publik ini. Kita ingin menawarkan nilai ganjaran RM20,000 kepada pemberi-pemberi maklumat yang berterusan pada kerajaan negeri, tapi maklumat tu kena konkret lah dan maklumat tu berguna bagi setiap untuk mengelakkan mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun secara berniat jahat ataupun dengan sebab kecuaian yang telah menyebabkan pencemaran-pencemaran berlaku di negeri Selangor Darul Ihsan. Yang ketiga, ini mungkin satu tempoh jangka panjang, tapi dianggarkan lebih kurang 1 tahun daripada sekarang Wabi Izam akan membawakan hal ini di pihak kerajaan negeri, iaitu kita akan cuba mempertingkatkan kualiti pengurusan dan perawatan air di loji-loji rawatan kita. Kita mengenal pasti beberapa langkah. Antara langkah-langkahnya ialah menggunakan teknologi tertentu untuk membuang dan menyah bau di loji rawatan. Dan yang keduanya mungkin menyalurkan terus air-air yang tidak tercemar
di samping menyekat air-air yang telah tercemar. Apa yang berlaku sekarang ialah bila air itu terus mengalir sampai ke muka sauk ataupun ke loji-loji rawatan, akhirnya kita tidak akan mempunyai sebarang pilihan selain menutup loji rawatan tersebut. Sudah pasti ia melibatkan kos yang agak tinggi, nilainya pastinya lebih daripada puluhan juta. Dan kalau kita dapat simpulkan di peringkat awal, insya-Allah saya akan bentangkan dalam pembentangan belanjawan nanti apakah keputusan yang kita nak buat. Ada dua option. Satu option menggunakan teknologi untuk menyah bau di air yang telah contaminated. Yang kedua, menyekat air yang telah ini dan menyalurkan daripada beberapa kolam-kolam takungan yang kita ada. Sebenarnya kita mempunyai HORAS dan ORS, Off River Storage, yang mencukupi untuk sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hari kalau kita salurkan terus. Namun ia masih memerlukan pengepaman dan pipe-pipe untuk disalurkan terus ke kolam-kolam ataupun ke loji-loji rawatan. Ini dua perkara yang kita sedang teliti dan Air Selangor memang meneliti hal tersebut. Dan mungkin pendekatan yang menyeluruh ini bermula dengan public participation, kawalan pemantauan, sampailah kesediaan loji rawatan menerima air-air yang tercemar secara bau. Pencemaran yang melibatkan perubahan warna, perubahan struktur air itu biasanya kita dapat tangani di peringkat awal. Sebab aduan yang kita dapat sebelum ini 5-6 kali kita berjaya halang daripada berlaku. Tetapi pencemaran bau biasanya dia tidak mempunyai warna. Dia hanyalah terurai. Dan ada dua punca. Satu puncanya adalah punca-punca organik. Punca organik ni kadang-kadang dia sesi kumbahan dan juga mungkin najis. Tetapi kadang-kadang sisa-sisa itu adalah dalam bentuk solvent ataupun bahan-bahan pelarut. Dalam kes terbaru ni dijangkakan ia adalah bahan-bahan pelarut. Dan bila bahan-bahan pelarut ia tidak berwarna, sebaliknya hanya bau, dan bau itu sangat tipis. Sangat tipis. Kalau kita menggunakan kaedah penghiduan bau dengan cara kaedah makmal, dengan menggunakan tangan, kita tak akan bau. Ataupun meletakkan dengan tangan itu kita tak akan bau. Maksudnya kita kena letak betul-betul di hidung kita dan kita akan dapat mengesan. Itu pun bau itu sangat tipis. Dan ia memerlukan mereka yang sudah biasa dengan bau tersebut atau odor ini, yang memerlukan treatment dan analisis yang tersendiri. Justru itu beberapa pengumuman yang telah dibuat oleh pihak kerajaan negeri terhadap langkah-langkah jangka pendek, sederhana dan panjang kita. Mungkin tempoh jangka panjangnya ialah dengan menyediakan kemudahan dan meningkatkan kemampuan loji-loji rawatan kita untuk memulihkan ataupun merawat pencemaran bau di dalam aspek pengendalian loji-loji rawatan kita pada hari ini. Okey, ada soalan? Datuk Sri, Soalan seorang. Ini dulu. Datuk Sri, a lot of banyak persoalan telah dibangkitkan lepas isu ni, dan Datuk Sri pun ada bagi tahu 8 kali sahaja kes akhir tahun ni. Bukan saja 8 kali. Tak ada sahaja tu, nanti you tambah saja. Minta maaf, 8 kali. Kalau tak ada sahaja itulah. Now, ramai yang bertanyakan kalau kerajaan akan pertimbangkan untuk memberikan diskaun kepada water bill, sebab dulu air percuma. Tapi sekarang semua dah bayar bil, dan setiap kali perkara ni berlaku, so kemarahan tu ada tak akan ada sebarang diskaun diberikan kepada pengguna air? Kita ada dalam perbincangan, tapi kita akan tetapkan kemudian. Sebab bagi kita, kita akan berbelanja dengan lebih besar, lebih baik untuk menghalang daripada pencemaran ini berlaku. Ini seolah-olah kita menyerah kepada takdir bahawa pencemaran ini akan berlaku, dan setiap kali pencemaran berlaku kita nak kena bayar pula rebate dan sebagainya. Ia tidak memutuskan tangan-tangan yang terpaksa mengaut air dan juga mengambil air setiap hari, dan ia tidak terbayar dengan diskaun yang sebegitu rupa. Justru bagi pihak kerajaan negeri, kita akan cuba sedaya upaya mengelakkan pencemaran ini berlaku. Malahan track record kita dalam tempoh daripada bulan April sampailah ke bulan September, kita berjaya mengelakkan dengan proses lawatan 24 jam kita yang telah kita lakukan selama ini. Namun mutakhir ini berulang-ulang pencemaran ini berlaku,
dan ia adalah satu yang agak mendukacitakan dan kita perlu pertingkatkan proses kawalan kita. Kalau nak kata kita tak buat apa, sebenarnya kita buat. 24 jam kawalan kita buat. Kita akan tambah lagi dengan drone dan saya maklumkan di sini hari ini kita nak tambah lagi pegawai-pegawai yang sedia ada. Kalau kita bagi diskaun sekitar RM2 sebagai contoh, kita memerlukan kos lebih kurang RM4 juta. Itu kita dah kira. Dan daripada itu lebih baik kita ambil 4 juta ini. 4 juta itu boleh digunakan untuk menambah pegawai-pegawai yang boleh mengesan pencemaran di peringkat awal, ataupun boleh digunakan untuk menyekat laluan air itu seketika daripada ia masuk ke laluan dan kita boleh flush dia keluar. Pencemaran bau ini memang satu isu yang bukan baru tetapi agak kerap berulang-ulang akhir-akhir ini. Sebelum ini isu kita ialah amonia. Amonia kita dapat atasi apabila kita dapat pastikan tight air itu dengan pelaksanaan HORAS dan ORS, off river storage. Tapi kali ini pencemaran bau memang purposely ataupun secara cuai dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Datuk Seri, ikutan gangguan bekalan air sejak 8 kali dalam jadi ada tak cadangan dari pihak kerajaan sendiri untuk percepatkan lagi projek Langat 2 ni? Kalau ada pencemaran lepas ni, Langat 2 boleh tampung. Expected 2023 kan Datuk Seri, jadi ada cadangan tak percepatkan lagi? Projek Langat 2 adalah di bawah Kerajaan Persekutuan dan mereka sekarang sedang memasang pipe dengan giat, terutamanya di kawasan lokaliti Ampang dan sebagainya. Memang Langat 2 sekarang telah beroperasi sekitar 500 MLD, lebih kurang maksimum 500 MLD, dan mereka boleh dengan kapasiti lebih 1,200 MLD di masa depan, lebih 1,000 MLD. Dan kalau ada, maknanya sebahagian kawasan di kawasan tengah terutamanya dan selatan dapat kita kawal dan kita tampung. Memang kita nak cepat, tapi that project is under PAAB atau pengurusan aset air berat. Dr. Sri, the Selangor Sultan had actually expressed grave disappointment with the constant issue of water disruption yesterday. In 2018 also, he had also mentioned that he's quite disappointed with the way things are happening. So what is your government going to do to address this? Because you did mention all these efforts, but we've been listening to this for very long already. And sebelum ni, bulan Julai rasa ada satu report di mana 38 saranan ada diberikan kepada Kerajaan Negeri Selangor. So what has been done since the saranan has been given? Has any of the saranan been adopted? The saranan disusun oleh pihak Jawatan Kuasa Tetap Air dan di antaranya ialah pelaksanaan undang-undang dan sebagainya. Bulan 11 ini ataupun dalam sesi Dewan kita akan meningkatkan enactment lembaga urus air di mana kita akan mengenakan charge ataupun denda yang lebih tinggi, dan tetapi hukuman penjara kita juga letakkan di sana. Tapi kalau kita nak tambah, kita harus dapat pengesahan dan juga kebenaran daripada pihak peguam negara dan sebagainya. Dan kita akan tabelkan. Itu undang-undang. Proses peningkatan keupayaan lembaga urus air, pemantauan kita dah tambah. Air Selangor secara asasnya mereka pun dah melebihi daripada kapasiti yang sepatutnya. Sebagai contoh, sewajarnya Air Selangor menguruskan loji rawatan. Tim pakar mereka sebenarnya dah keluar daripada loji rawatan. Malahan dalam kes terbaru kita, tim pakarlah yang dapat mengesan air, ataupun mereka tim ini yang dapat mengesan air lebih kurang 3 ataupun 4 km daripada muka saut ataupun daripada muka masuk ke loji rawatan kita. Justru saya percaya kita kena faham keseluruhan konteks loji rawatan ini dan juga fungsi setiap agensi. Namun bagi saya ia bukanlah bererti kita sempurna, ada perlu kita lakukan, dan apa yang kita sebutkan pada hari ini ialah menambah pegawai-pegawai dan menambah mereka-mereka yang membuat pemantauan supaya pemantauan dapat dilakukan 24 jam dengan lebih kerap. Kita ada panjang jarak yang besar dan kita nak tambah pegawai je supaya lebih kerap dekat satu-satu masa dan satu-satu ketika. Sebenarnya operasi itu berterusan, cuma mutakhir ini ia berlaku dengan jada dan juga waktu yang lebih kerap atau frekuensi yang lebih cepat. You mention ada nak perubahan pada enactment untuk naikkan denda dan juga Hukuman penjara. Ya. Boleh elaborate sikit lagi. Sebelum ini denda dia 500. Maksimum 500.
Sebelum ini dendanya kan 500,000 Ya, maksimum. minimum tak ada. Minimum tak ada. Dan sekarang kita letakkan minimum 200,000 dan maksimum 1 juta. Dan ia akan ditabelkan. Kita juga berharap agar akta kualiti alam sekitar dapat ditabelkan secepat mungkin di Parlimen. Sebab bidang kuasa itu lebih pada akta kualiti alam sekitar di bawah Kementerian Alam Sekitar. Maknanya ini tender ada enactment ataupun akan di-propose di federal government. Macam mana? Enactment kita memang dah ada di bawah Lembaga Urus Air Selangor. Enactment luas, dendanya minimum 100, maksimum 500. Sekarang kita antara yang benda yang kita nak naikkan ialah minimum 200,000. Dulu tak ada minimum. Dulu tak ada minimum. Sekarang kita letakkan maksimum 1 juta dan minimum RM200,000. Penjara 3 tahun. Penjara 3 tahun. We propose the same to the federal government. Federal government, I heard that dia nak propose lagi tinggi, 5 juta ke 10 juta saya dengar. Tapi saya pasti mereka sedang melakukan proses. Sudah pasti prosesnya perlu mendapat maklumat daripada AG, Pegawai Negara supaya ia tidak melampaui konstitusi dan perlembagaan yang sedia ada. Kita dah bincang hal ini sebenarnya sejak 2-3 tahun lepas. Enakmen luas ni, dan sekarang pihak pejabat Pegawai Negara dah beri maklumat alas. Sebab itu kita boleh tabelkan atau bentangkan dalam sidang Dewan Negeri, dan saya harap ia mendapat sokongan daripada ahli-ahli Dewan. Kenapa 3 tahun saja? Sebab dia juga atas advice daripada pejabat Pegawai Negara, dan kalau nak tambah kita perlu mendapat nasihat dan maklumat lanjut daripada pejabat Pegawai Negara. Yes. Saya daripada kiraan kita lebih daripada 20 orang kita akan tambah. Kosnya kita akan tengok balik sebab ia melibatkan bukan lantikan tetap, dia lantikan kontrak. Dan kita nak tengok juga keberkesanan. Akhirnya apa yang saya nak sebutkan di sini, ia memerlukan partisipasi semua. Ia memerlukan partisipasi semua, dan kita juga berharap agar hal ini dapat dilaksanakan dengan lebih kesan. Saya juga nak maklumkan di sini bahawa mulai hari ini Puan Haslina binti Amir, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Lembangan Sungai dan Pantai Luas, akan memikul tugas selaku pengarah ataupun memangku tugas pengarah, sebab pengarah luas berada dalam keadaan kurang sihat, dan kita berharap dengan pemangkuan ini akan dapat memastikan urusan luas itu akan lebih proaktif. Sebelum ini banyak kejadian pencemaran dikesan dan luas datang. Kali ini kita berharap luas sendiri dapat mengesan pencemaran itu dan dapat mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengelakkan pencemaran itu sampai ke muka sauk ataupun sampai ke LRA ataupun loji rawatan. Datuk Seri berkenaan Macam mana? Kita akan membuat proses terbukaan, dan kita akan lantik profesional lah mereka, sebab akhirnya mereka kena dilatih, sebahagiannya juga kena mengesan, kena tahu sedikit sebanyak undang-undang, dan kena faham juga dengan proses untuk mengesan pencemaran yang berlaku. Di samping dengan tambahan drone dan alat-alat cerapan yang saya sebut tadi. Datuk Seri, boleh komen sikit mengenai Titah Sultan Selangor memaklumkan bahawa Baginda telah menulis surat sejak 11 tahun lalu supaya isu air tidak dipolitikkan kerana ia keperluan asas. Bagaimana Datuk Seri boleh komen sedikit? Komen saya, kami menjunjung kasih di atas titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Malahan selepas menerima watikah daripada Tuanku pada 8 hari bulan ataupun utusan warkah daripada Tuanku pada 8 hari bulan September yang lepas, kita telah mempergiatkan proses pemantauan, dan kerajaan negeri segera mengkaji apakah langkah tambahan penggunaan teknologi. Sebab itu kita telah meluluskan pada hari Khamis selepas penggunaan teknologi seperti drone supaya ia boleh dipantau dan dipertingkatkan, dan bulan 11 kita akan tabelkan undang-undang yang lebih ketat. Namun kita terpaksa mengambil proses lah, sebab undang-undang harus ditabelkan dalam Dewan Negeri dan sebagainya. Kita menjunjung kasih dan kita cuba melaksanakan sebaik mungkin. Namun dalam titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku mengingatkan agar semua pihak, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, untuk
bersama-sama melaksanakan dan tidak mempolitikkan isu ini untuk kepentingan mana-mana pihak, apatah lagi menyalahkan mana-mana pihak. Sebab itu dalam isu-isu kritikal seperti COVID dan air, saya mengambil pendekatan untuk bekerjasama dengan sebaik mungkin dan memastikan agar kesejahteraan rakyat dan bekalan air dapat diteruskan ke setiap pili-pili di Kuala Lumpur dan negeri Selangor. Datuk Sri, sebelum ni Datuk Sri ada buat statement 2 bulan lepas kalau tak silap, bila ada isu the major water disruption happened just 2 months ago. You said that all the illegal factories are given time until year end to apply and become legal. And then there was an uproar from the public saying, why are you doing this when these factories should be shut down since they are illegal? Can we know, are you still going to, sticking to that statement, especially sebelum akhir bulan dah ada lagi sekali water disruption because of pollution. Are you still going to give them time? That statement taking half truth and half from my statement. You also take half from my statement. Actually, my statement, before this, we have proses pemulihan, pemutihan kilang-kilang haram. Dan apa yang diputuskan pada awal tahun ini, kita akan lanjutkan sampai akhir tahun ini saja. Dan disebabkan oleh apa yang berlaku sekarang, kita akan mempercepatkan. That's originally my statement. Statement saya ialah, pada ketika sebelum itu, kita mempunyai polisi untuk melengkapkan proses pemutihan kilang haram. Bila saya sebutkan bahawa kita nak putuskan pemulihan dan kita telah putuskan untuk sampai ke akhir tahun ini. Tetapi disebabkan bila berlaku pencemaran-pencemaran yang bukanlah semuanya daripada kilang haram. Ada juga yang kilang yang berdaftar dan kilang yang berlesen. Itu daripada rekod-rekod sebelum ini. Jadi kalau yang kilang haram, kan Kerajaan Negeri akan mempercepatkan proses tersebut. Sebagai contoh, kilang yang kita kenal pasti dan sekarang ia didakwa. Kilang itu tak beroperasi pun. Ia telah disita. Tapi kita mengambil masa untuk merobohkannya sebab kita sedang dah menghantar notis dan bengkel lah, bukan kilang. Bengkel cuci kenderaan berat itu. Dan ia tidak beroperasi sekarang. That's why sometimes my statement have been taken half from the full context and make meme to make a joke and create this dissatisfaction to the state government. Tadi Datuk Sri kata bukan semua kemarin berlaku di kilang haram dan ada yang Malaysia. Sebelum ni dengar ada macam cadangan untuk minta khas untuk semua kilang untuk kawal pollution dia kan. Itu so bila nak implementasi benda tu? Itu dalam enactment luas dan sebagainya, dan ia melibatkan, dan sebahagian itu melibatkan juga Akta Kualiti Alam Sekitar. Datuk Sri, tadi Datuk Sri kata penambahan 20 orang pegawai kan? Lebih. Ya. Total semua berapa anggaran umum? Dia satu tim ada sekitar 3-4 orang, dan tim ini melibatkan Lembaga Urus Air Selangor dan pakar. Dan kita akan tambah daripada kedua-dua tim ini pegawai kontrak untuk kita tambah supaya ada 3 tim ke 4 tim bagi setiap sungai. Sebab mereka harus membuat shift daripada pagi sampailah ke besok pagi untuk membuat rondaan. Kalau kita perlu tambahkan kepada 5 tim pun, kita tambah 5 tim. Sebab kalau kita bayangkan loji rawatan air di Bukit Badung, SSP 1, 2, 3 dan sekitar itu Rantau Panjang, dan ia sampai ke Sungai Selangor, iaitu sampai ke sempadan Fraser Hill sana. Jadi prosesnya panjang dan juga jalannya panjang. Dan ia bukan semua berlaku di atas jalan. Sungai itu dia tidak parallel dengan jalan pun. That's why kita mergekan dan kita gabungkan dengan drone supaya ia boleh melihat aktiviti dan juga dapat mengesan sebarang pencemaran yang berlaku. Jarak pemantauan tu Datuk Sri Lebih 1,000 km. Total. 1,038 ke 1,083 km kalau tak salah saya. Ya. Persekutuan Pengilang Malaysia juga bimbanglah dengan gangguan air yang berlaku. Belabu-belabu akan menarik diri. So dari segi pihak kerajaan ini sini, apa pendekatan yang digunakan untuk memastikan bekalan air di kawasan kilang ini tidak terjejas bila mana pencemaran? Okey, dalam pelan-pelan jangka panjang kita, termasuk yang terbaru, kita telah memeterai agreement dengan IWK ataupun Indah Water Consortium supaya sesi-sesi kumbahan ini juga, sisa-sisa kumbahan diproses dan disalurkan kepada kawasan kilang. Itu sedang dilakukan, tapi ia memerlukan pipe dan kawasan yang panjang. IWK di pantai sebagai contoh, dia mampu mengeluarkan lebih kurang 300 MLD. Itu jumlah yang agak banyak. Yang terbaru di mana saya lupa, di Kosan lebih kurang
kita dah ini this is first project Air Selangor dan juga IWK. Kita buat satu agreement untuk proses air IWK dan khas untuk operasi kilang saja. Operasi kilang menyejukkan enjin dan juga mungkin yang tidak memerlukan minuman ataupun dipanggil non-tap water dapat digunakan. Dan ini yang kita akan yang sedang kita lakukan untuk khas air untuk industri juga dalam proses dalam ruang masa yang panjang. Tapi tempoh kita mungkin dia akan mengambil masa antara 2 hingga 3 tahun lah. Tapi yang paling penting apa yang saya nak sebut tadi, kalau dengan yang ada sekarang pun kita boleh kekalkan, kalau kita boleh ambil langkah yang saya sebut 1 tahun tadi, iaitu kita upgradekan kemudahan dan kemampuan loji rawatan kita untuk menangani pencemaran bau. Kita dah didatangi beberapa pihak, kita sedang mengkaji dan ada dua kaedah saya sebut tadi, iaitu rawatan terhadap air yang tercemar itu dengan menggunakan penapis, filter dan pelbagai perkara lain. Kita dah ada 2-3 option. Yang kedua, menyekat air sungai daripada masuk mengalir dan mengalirkan daripada Horas dan ORS kita. Jaraknya tak jauh tapi ia juga memakan kos. Saya tak rasa cukup dengan 30-40 juta, mungkin ialah memakan masa ratusan juta. So kalau benda itu berlaku dan saya perlu lihat balik dalam bajet, perlu pertingkatkan dan sebagainya sebab ia sangat perlu dan untuk keperluan rakyat. So bila ada yang teknologi maknanya kita tak akan lagi ada gangguan ni macam tuan macam mana? Atau ada tempoh Kita dengan teknologi dan sebagainya kita kena cuba uji lalu lah. Bukan uji lalu lah. Air dia lalu dah dia uji lah Kita kena proses pengujian dan kita kena tengok apa yang digunakan. Pengalaman daripada beberapa buah negara, mereka menukar air daripada sewerage ataupun daripada sumber bahan. Mereka tukar air laut Kalau sewerage mampu dipulihkan, saya percaya pencemaran bau yang sebegitu mampu dipulihkan. Tapi apa tindakan yang dibuat oleh Air Selangor ialah kita nak pastikan kualiti yang keluar itu tidak berbau. Kita pernah buat pada tahun 2017. 1 ton kita benarkan. Tetapi akhirnya rejection by the customers dan klien itu agak tinggi. Dan akhirnya kita terpaksa tangguh lagi 1 minggu untuk cuci pula kolam-kolam takungan itu. So saya tak nak perkara itu berulang. That's why kita pergi on 0 ton baru kita benarkan supaya air beroperasi. Saya nak tambah maklumat sampai 12.5 hari ini sebenarnya telah 90% pemulihan dapat dilaksanakan ataupun air telah mengalir di seluruh akaun-akaun. Daripada 1.2 juta, 90% dah menerima bekalan air. Dr. Sri, how many factories are operating near the river, or do we have a policy? Sebelum ini pihak Jabatan Alam Sekitar telah mengeluarkan dan telah menghantar kepada pihak PBT. Ada sebagainya dia ambil tindakan, ada tak diambil tindakan. Dan kali ini dengan drone itu sebenarnya mereka bukan saja dapat mencerap kualiti air, mereka boleh kenal pasti premis, units dan sebagainya yang berada di kawasan-kawasan berisiko. Will the state government review or enact laws to, probably relocate these factories to a much further area? Yes, that's our intention. And of course, it's need time to relocate them because sometimes some of the factory are legal factories. Because, for example, saya nak ambil contoh bengkel yang dikatakan menjadi punca dalam pencemaran Sungai Gong sebelum ini yang telah ditutup. Jarak dia 2 km kata saya. 2 km daripada Sungai Gong. It's 2 km away from Sungai Gong. Maknanya dia bukannya 200 meter, 100 meter. By the river, not direct. It's not direct to the river. Dia maknanya dia turun ke longkang, daripada longkang dia turun ke ni dan sebagainya. So banyak perkara yang kita kena lakukan, tapi we are commit. Saya tadi dah mengarahkan kepada Yang Berhormat Wabi Eng Zihan dan Wabi Hilosian sendiri untuk every 1 month or 2 month untuk semak dengan majlis-majlis ni untuk kita membuat clean up sebaik mungkin dan secepat mungkin. Tapi ada proses relocation, terutamanya mereka yang legal dan terutama mereka yang ada di kilang yang mempunyai daya yang tinggi untuk ekonomi dan perlu diperbetulkan. That's why kita nak win-win situation. So efforts are ongoing now. Effort is ongoing now, but we will expedite the process
dan pertingkatkan apa yang kita lakukan. So ada anggaran tak untuk kilang? Berapa banyak yang berada dengan Sungai Gong yang dikesan? Berapa setakat ini? Saya tak ada anggaran itu, saya harus semak balik faktanya. Itu zero discharge. Ada komen mengenai cadangan bakar supaya air mentah disalurkan dengan paip besar dari hulu yang tiada pendekatan penduduk atau kilang, supaya tak ada isu air mentah itu tercemar. Ya. Cadangan itu pasti boleh dilaksanakan, tetapi kita akan terpaksa timbang dengan kos lah, sebab kosnya besar. Sebab kos dan juga pump kita perlu buat, dan kuantiti pula. Kuantiti air Tak cukup nanti. tak cukup, dan air yang mengalir pula tu nanti dia akan jadi kering, dah tak ada air pula kalau kita tap terus daripada hulu. Jadi finally the river tu ada function-function ecological yang lain, ada fungsi-fungsi ekologi yang lain. Jadi kita tak boleh macam tu. Tapi apa yang saya sebutkan tadi, kita cuba lihat daripada sungai itu sendiri, daripada public itu sendiri, dan kepada loji rawatan itu sendiri. Ini yang kita bincangkan dengan agak panjang lebar dalam mesyuarat ESCO tadi, setelah saya mendapatkan maklum balas malam daripada beberapa agensi yang berkaitan. Okey, ada soalan lain? Sorry, Dato' Sri. Yes. Because you said I actually mentioned your statement half-baked, I'm referring to your own statement here. You are right, you did say we've been offering to carry out legalization since 2008. The decision of the last State Executive Council in 2018 was to extend the action until 2020. Yes. After 2020, we will demolish. But my question to you was, with regards to the regularity of how often this issue is happening, are you now going to cut short that time? So not Yeah. wait until after 2020. We start Exactly. doing it now. Exactly. You have to get the recorder and then listen my next statement. My next words is, because of some irregularities, because of the current situation for that particular times, we agree to expedite the process. Not by end of this year, maybe by October or November, something like that. September or November, October. That's exactly my words. My decision is by 2018 that we will continue until end of 2020 sahaja. But with that particular situation and development that particular time, state government already decide that we will expedite the process. Dan juga bagi peluang itu, we don't want that kita menzalimi semua pihak. Dan saya dah cakap lah, kalau yang illegal factory ni, ya illegal factory lah, kita akan ambil tindakan illegal factory. Tapi ada juga pencemaran ni yang kita kesan sebelum ini terhasil daripada loji rawatan IWK. Itu pernah berlaku. Ia daripada manhole yang kita dapat kesan pasti. Jadi it's come from many sources dan kita boleh lakukan. Dan yang saya nak ulang balik, ini adalah pencemaran bau. Bila pencemaran bau, prosesnya dan juga tindakannya mengambil proses yang lama. Kita sedang, memang kita dapatlah ada sebenarnya semasa semenyih yang lepas ada satu pihak yang telah menunjuk pada saya, within a few second ataupun few minutes dia boleh hilangkan bau. Tapi itu dalam small amount, dalam bikar, dalam itulah dalam logik, dalam tabung uji tu. Tapi kalau dalam size yang sampai 200 mld, 500 mld, 1200 mld, there's maybe a different situation or different time that we need, or that's more time we need to reconcile the smell. Okay? Ada lain soalan? Yep. Ada tekanan ke untuk memindahkan kilang-kilang yang berpotensi untuk melakukan pencemaran ni? Sebab tuan pun dah tindakan supaya memindahkan kilang-kilang yang berbeza dengan sungai ni kan? Ialah kekangan ataupun tidak, kita kena bertindak lah. Pertama, untuk memastikan keluhuran undang-undang, sebab undang-undang tidak membenarkan. Kita ada undang-undang atas reserve dan sebagainya. Dan yang kedua, dia telah memberi kesan sama ada langsung atau tidak langsung. Mungkin bukan semua, tapi ada satu dua yang memberi kesan dan berpotensi memberi kesan. Sebab itu kita kena mempertingkatkan beberapa polisi kita mengenai dengan alam sekitar dan juga kerajaan tempatan ini untuk melihat agar sebagai contoh, polisi terhadap zero discharge terhadap kilang-kilang. Kalau kita dapat laksanakan, maknanya dia kena buat treatment plan dia. Dan again, kita kena memberi masa untuk pelaksanaan pengawasan. Sebab kalau kita cakap buat besok, kita pun kena saman. Sebab semua kilang-kilang tu dalam design yang lama dan tidak ada arahan sebelum ini. Sudah pasti kita kena lihat keseluruhan aspek dan seluruh perkara tersebut. Okay? One? Lagi soalan? Last one? Tak ada dah?
Okay, drone nak tanya lagi drone. Why is 2 million? Sorry, can I have the last one if you are Yes, continuing? of course. No worry. Sorry, Dato' Sri, you mentioned about the factories buang their discharge and all that, right? Sekarang ni proses nak membuang diorang punya bahan-bahan tercemar tu, is it very expensive to be done that these people are just dumping it in the river? What is the process for it and how expensive it is actually? Untuk sisa berjadual, dia ada prosesnya dan perlu menghantar ke loji-loji tersebut ataupun yang telah ditetapkan oleh peraturan Jabatan Alam Sekitar lah. The details terhadap tu saya rasa Wabihi boleh jelaskan nanti ataupun kita boleh maklumkan nanti. Maybe the cost itself. Tetapi for solvent ini ataupun bahan pelarut ini, kita pun dapat tahu dan ini bukan kali pertama ya. Semasa penggal yang lepas juga ada berlaku di mana pencemaran disebabkan oleh bahan-bahan pelarut solvent ini adalah daripada bahan-bahan yang ada nilai jualan semula. Bukannya murah. Nilainya mungkin tinggi ya. Mungkin ia dilakukan oleh aktiviti-aktiviti haram dan daripada situlah datang pelbagai teori yang katakan mungkin purposely dengan sengaja dan sebagainya. Tapi saya tak nak pergi jump to that conclusion di mana bagi saya kita kena settle perkara ini, airnya, isunya dan apa keupayaan kita. Undang-undang mahkamah di bawah Jabatan Alam Sekitar, di bawah polis, Section 430 dan sebagainya sekarang telah dilaksanakan dan sekarang kita menggunakan modus operandi yang sama dengan apa yang berlaku di Sungai Gong. Apabila pencemaran berlaku, pihak luas dan air Selangor akan membuat laporan polis supaya polis boleh membuat sesiasatan yang terperinci sebab ia melibatkan pelbagai lapisan bidang kuasa, multi-layer of authority that we have to go through. But I hope that everybody can collaborate and work together for benefit for everybody dan masyarakat dan community secara keseluruhan. Oh, Yes. bila kita turun pinjauan tu kan, ada rakyat lah, puluhan rakyat kan, kecaman demi kecaman diorang pengguna Indi kan. So macam mana tu? Macam boleh lah kongsi sikit tu, bila ada yang kata letak jawatan lah Indi dan semua tu kan. Kita bagi kerajaan saya selaku Menteri Besar dan Exco Kerajaan Negeri, kita positif ke depan dan bagi kita adalah untuk menyelesaikan masalah. Orang yang marah memang kadang-kadang tidak terkawal. Jadi kita yang duduk ni bagus hanyalah senyum dan tenang dan cuba untuk selesaikan masalah rather than we point fingers to others dan menyalahkan pihak-pihak yang terbabit ataupun mengeluarkan pelbagai teori-teori konspirasi untuk menyedapkan cerita. So, we are very objective as the state government, as the leaders of the state and we are responsible leaders here dan kita fokus terhadap penyelesaian masalah daripada apa yang berlaku. Masalah kemarahan mereka, ya saya pasti. Saya tahu mereka marah, saya tahu mereka ni, tetapi kita nak selesaikan secara sistemik, bukan hanya dengan gimmick dan aktiviti-aktiviti dan perkara-perkara yang berlaku. Tentang meme dan sebagainya yang keluar tu, mungkin itu adalah memperkayakan kreativiti masyarakat. Okey? Dato' Sri, ada perkembangan yang kata sabotaj tu ada progress tak? That's why saya tidak suka untuk jump to that conclusion dan mengeluarkan teori-teori tertentu. Saya tak menolak sebarang kemungkinan. Ceritalah, nanti keluarlah tu. Amir cakap ada sabotaj. Lepas tu saya cakap, saya tak nak jump to the conclusion. Dan ia biar pihak berkuasa untuk siasat lah. Untuk pihak berkuasa bersiasat dan juga dapatkan segala aspek dan juga perkembangan. Okay? Thank you very much.